is Bill juga. Good morning, everyone. I'm the chairman of Sarawak Dayak Iban Association, Rajang branch. Jadi, the issues that we cover in Sadia Rajang, among them are land and property, as enshrined in Universal Declaration of Human Rights, and also the United Nations Declarations of Rights of Indigenous People. Okay. But aside from that, there are rights on job opportunities of the indigenous people. Indigenous people ni maksud dia orang asal, bukan saja Bumi Putra, ya. Selain daripada itu, rights on education and the rights on the indigenous people participation in governance. Maksudnya itu hak sebagai pengundi. Tapi yang underlying issue, yang very basic issue yang Sadia Rajang cover adalah hak kewarganegaraan, nationality, dokumen pengenalan. In this time and age, dekat Sarawak, dekat Malaysia, masih ramai yang tidak ada dokumen pengenalan diri, IC. Ya. Ini bukan dari orang ulu, dari yang ulu-ulu sungai, orang Penan, ya. I am talking about natives, a small population of Chinese and also Malay yang mengalami masalah bukan warga negara, ada yang pegang IC hijau, my PR. Ada yang pegang MyCas yang hijau tu, MyCas, kad sementara. So why is this happening in Malaysia, in Sarawak? Okay, and then I have a particular case, ada 6 orang adik-beradik, umur paling tua 32 tahun, yang paling muda 14 tahun, langsung tak ada surat beranak. Macam mana ni boleh berlaku? Jadi yang saya telah identify daripada file-file yang ada di meja saya ini, isu dia kenapa? They were not able to fulfill the requirement set by JPN. Maksudnya itu SOP flowchart yang dibuat adalah dari Peninsula yang tidak berapa kena dengan Sarawak ataupun Sabah. Ya. Sebab dekat sini isu-isu ketiada warganegaraan banyak sebab dia tu. Sebab diorang tu diperlukan hadir secara fizikal di mana-mana JPN terdekat. Bayangkan naik perahu, okey, yang dari ulu. Berapa kos beli minyak diesel untuk enjin speedboat diorang? Bayangkan berapa harga tu. Sekali naik tu 300. Diorang ni bukan ada pekerjaan tetap. Itu lagi satu isu itu. Okey, masalah juga berpunca juga dari head of community, penghulu, pemancar, temenggung, tuai rumah yang dari rumah panjang, bukan semua, ya. Tetapi ini satu glaring issue that jumps out apabila saya interview mereka-mereka yang mengalami masalah tiada IC ni. Itu antara isunya. Tak ada yang penghulu tak nak sign, ya, atas sebab apa kita pun tak tahu. Okay. And then masalah yang terhasil sebab oleh ini tiada dokumen. Kita kesian dekat budak-budak ni. Ya, budak-budak maksudnya yang masih boleh pergi sekolah tetapi tak dapat menyambungkan persekolahan mereka. Sebab contohnya SPM kena ada IC dah. But if you don't have IC, how do you sit for SPM? They are bright student. One particular case, this young woman, umur 18 tahun, nama dia Catherine, bangsa Kenyah, dari Long Semiang, Long Singun, dia result bagus dari SMK Kapit. Tapi dia tak dapat melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi swasta ataupun awam sebab kekurangan dokumen. Jadi bagi dalam kes ini, saya tahu yang Datuk
Fatimah Abdullah di Sarawak boleh membantu. Tetapi satu lagi problem ya, mak bapak diorang ini. Jadi kalau either one of the parents do not have a identification document, kekurangan ini akan diwarisi oleh anak-anak mereka. Anak mereka apa lagi lah, memang tak ada. Itu satu masalah. Kalau dah habis sekolah, kalau dapat sekolah pun, what kind of job prospect can they get? Kerja memang gaji hari. Okay. EPF memang tak ada. Nak ambil lesen kereta, ambil lesen motor memang tak dapat. Kalau accident apa jadi? So these are the issues that yang bersangkut paut. Contohnya sekarang ni dekat Sarawak ini yang paling besar, yang hebat punya kes tanah adat, kes tanah NCR, Native Customary Rights. Okey, misal kata kalau kerajaan sudah nak bagi land title kepada orang-orang yang mempunyai tanah ini. Sekali satu soalan je dia tanya. Encik, boleh saya minta IC Encik? Saya nak buat title kepala tanah. Saya tak ada IC. Habis macam mana? So, I don't think our government tidak mempedulikan nasib mereka ini. Saya bukan nak cabar kerajaan, mana-mana kerajaan Sarawak atau Malaysia, tetapi bukalah mata. Kalau nak turun berkempen tu, korang kempen tu kat orang-orang yang mengundi ke tidak? Sebab macam mana dia orang nak daftar mengundi kalau mereka tidak ada IC? Itu ingat tu. Jadi, satu lagi, rights kepada kewarganegaraan ini memang termaktub di dalam United Nations Declarations on Rights of Indigenous People dalam artikel 6. Bukan saja itu, ia juga termaktub di dalam Universal Declaration of Human Rights yang dipangku oleh United Nations General Assembly. Jadi Malaysia ini adalah one of the signatories semasa UN DRIP dimaktubkan pada tahun 2007, 13 September 2007. Jadi sudah menjadi satu obligation, tanggungjawab mana-mana kerajaan, tidak tanpa mengira siapa parti politik yang pegang, okey, untuk menjalankan kewajipan itu. Sebelum bercakap pasal benda lain, pasal nak buat rumah kedai ke, nak buat cakap pasal IT ke, tiang telekomunikasi kena ada, jalan kena ada, air kena ada, identification card kena ada. Kalau tidak, macam mana? How do you know how many people is a citizen of Sarawak? I'm talking about Sarawak, pasal itu saya mewakili orang asal Sarawak. Okay? Itu jadi suggestion saya. Apa suggestion saya dalam menangani isu sebegini? Okay? Kalau boleh, bukan kalau boleh, saya menggesa kerajaan persekutuan untuk memberi autonomi satu agensi yang specialize untuk Sabah satu, Sarawak satu, untuk menentukan penduduk yang memohon kewarganegaraan memperanak itu di agensi tersebut tanpa menunggu keputusan daripada Putrajaya, dari federal, dari Persekutuan Malaysia. Sebab ini selaras dengan spirit of member of Malaysia. Macam Persekutuan Tanah Melayu membentuk Malaysia bersama dengan Sarawak, Sabah dan Singapura dulu. Jadi biarlah orang Sarawak yang atur urusan dokumen pengenalan orang Sarawak. Biarlah orang Sabah yang menguruskan urusan kad pengenalan orang Sabah. Mereka lebih arif. Mereka lebih tahu. Okey? Sebab itu ada yang macam pemohon-pemohon kad pengenalan ini, mereka menunggu dalam surat cakap, dalam slip JPN tu cakap,
3 bulan